Sekitar 1.2 juta anggota perkhidmatan negara NS dahulu dan sekarang akan menerima kredit Life SG bernilai $200. Seperti mana diumumkan semasa belanjawan lalu, ia demi mengiktiraf sumbangan mereka kepada pertahanan dan keselamatan Singapura. Kredit itu akan diagihkan secara berperingkat-peringkat mulai November ini. Kredit itu sah untuk tempoh selama 1 tahun. Ia boleh digunakan di kedai-kedai online maupun fizikal yang menyediakan pembayaran melalui QR PayNow atau QR Nets. Mereka yang layak akan menerima kredit itu menerusi aplikasi mudah alih Life SG. Sebaik sahaja kredit itu dimasukkan ke akaun mereka, satu kiriman SMS akan dihantarkan ke nombor telefon penerima. Alat digital dan aplikasi beli belah kini merubah cara para pelanggan membeli produk. Lantaran itulah, para peruncit perlu turut berkembang dengan masa demi meningkatkan mutu khidmat pelanggan. Demikian menurut Menteri Negara Kanan bagi Perdagangan dan Perusahaan Low Yen Ling. Cik Low menambah bahawa salah satu kemahiran yang boleh para peruncit manfaatkan adalah analitik data. Berucap di satu acara penganugerahan, Cik Low menjelaskan bahawa analitik data dapat membantu para peruncit memantau maklum balas pelanggan ataupun menilai usaha pemasaran di pelbagai wadah media sosial. Inilah yang mendorong Persatuan Peruncit Singapura SRA untuk menyertakan kemahiran-kemahiran tersebut dalam kursus latihan yang ditawarkan. Persatuan itu juga bekerjasama dengan Workforce Singapore untuk mereka semula pekerjaan dalam sektor runcit dan menyesuaikan pelan latihan di tempat kerja. By doing so, we want to ensure that our retail workforce is equipped with the skills that's needed to take on redesign and emerging job roles that support retailers' needs as we strive to continue delivering outstanding customer service. Dalam pada itu, para penyewa runcit baharu di pusat-pusat beli belah didapati menggunakan idea-idea segar bagi memikat pelanggan, khususnya pembeli yang lebih muda. Pemilik hartanah seperti CapitaLand dan Fraser Property menyatakan ia masing-masing sudah menerima kedatangan lebih 100 jenama baharu tahun lalu dengan kebanyakan daripadanya menawarkan konsep khas. Ini termasuk analisis warna gaya Korea dan produk-produk dari China. Pendandan rambut ini mengikuti kursus analisis warna peribadi di Korea setelah melihat trend itu tular online. Beliau berharap langkah itu dapat memikat lebih ramai dewasa muda. Dan sejauh ini ia terbukti popular dalam kalangan pasangan ibu dan anak perempuan. Pengendali pusat beli belah menyatakan kedai konsep sebegini serta cawangan-cawangan hiburan dan kesejahteraan menarik warga Singapura. Sometimes they can use a flagship concept store. Some could be an indoor playground. Some could be like a sport simulation kind of an environment where they can do something that's more related to sports, wellness, fitness. And these are growing sectors that we see that are trending quite well. Seorang jurucakap Savills Singapore berkata pusat-pusat beli belah sentiasa mencari konsep baharu yang boleh menawan hati pembeli generasi Y dan Z. Pusat beli belah dan peruncit juga semakin menyesuaikan diri terhadap gesaan agar mewujudkan persekitaran yang inklusif dan ruang yang boleh diakses semua segmen pembeli. Misalnya, salon kuku di Tampines One ini yang memenuhi keperluan masyarakat Melayu Islam dengan menawarkan bilik peribadi untuk pelanggannya. Sementara itu, Fraser's Property pula menjadikan pusat-pusat beli belahnya lebih mesra dimensia setelah mengambil kira golongan warga emas yang semakin berkembang. Hartawan Ong Beng Seng dibenarkan meninggalkan Singapura bagi urusan kerja dan perubatan di Amerika Syarikat dan Eropah. Untuk tujuan itu, beliau meletakkan lagi $800,000 sebagai ikat jamin tambahan. Ini menjadikan jumlah ikat jamin beliau berjumlah $1.6 juta. Usahawan hartanah berusia 78 tahun ini menghadapi 2 tuduhan berkaitan dengan kes mantan Menteri Pengangkutan S. Iswaran. Iswaran sudah pun dikenakan hukuman penjara 12 bulan kerana menerima hadiah semasa bertugas sebagai pegawai awam dan kerana menghalang proses keadilan. Encik Ong kini dikehendaki menyerahkan pasport beliau dalam tempoh 24 jam selepas pulang ke Singapura pada 9 November nanti. Persidangan sebelum perbicaraan bagi kes Encik Ong dijadual berlangsung pada 15 November.